kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti mana kita sedia maklum, satu anugerah itu dibuat bagi menghargai dan juga memberi penghargaan kepada mereka dalam melaksanakan program-program ataupun mencapai satu KPI yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut. Dan bukan sahaja anugerah ini diberikan kepada individu tetapi juga kepada kementerian-kementerian yang telah melaksanakan pelbagai program khususnya untuk pembangunan negara bagi tahun 2023. Dan pada hari ini kita ada tetamu kita yang akan membincangkan ataupun memberikan perincian lebih lanjut berkaitan dengan anugerah pembangunan negara tahun 2023 bersama dengan kita di sebelah kanan saya iaitu Timbalan Ketua Pengarah bagi sektor pemantauan dan penilaian pembangunan, unit penyelarasan dan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM iaitu Yang Mulia Raja Muhammad Azhan Shah Raja Muhammad. Apa khabar Cik Azhan? Khabar baik. Terima kasih. Selamat datang ke AKM. Mungkin secara awalnya kita nak tahu juga anugerah pembangunan negara tahun 2023. Mungkin boleh kongsi kepada kita. Anugerah ini sebenarnya berkaitan dengan apa? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua penonton setia rancangan Apa Khabar Malaysia. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Bernama kerana memberi ruang kepada saya mewakili unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU JPM Jabatan Perdana Menteri untuk berkongsi sedikit mengenai peranan dan inisiatif yang dijalankan oleh ICU JPM. Jadi mungkin saya boleh ceritakan sikit mengenai ICU JPM dari segi dalam konteks pelaksanaan pembangunan negara seperti mana yang kita sedia maklum pada 13 Oktober yang lalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan Belanjawan Madani 2024 yang memberi tumpuan ke arah mencapai dan merealisasikan aspirasi Malaysia Madani. Yeah. Jadi peruntukan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejumlah 393.8 bilion. Ini merupakan belanjawan yang tertinggi pernah dibentangkan. Jadi dalam belanjawan tersebut terdapat pelbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk dilaksanakan pada tahun hadapan. Jadi di sinilah peranan ICU untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan program-program dan projek pembangunan kerajaan. Projek pembangunan tu kalau dalam setahun tu banyak, tapi bagaimana ICU JPM sendiri menjadi badan pelaksana untuk memantau projek-projek yang dilaksanakan tu berjalan dan efisien? Ya, untuk makluman Izu dan Saleha, kita ada mekanisme tertentu dalam pemantauan projek. Of course, sudah tentu dengan kerjasama daripada kementerian dan jabatan dan agensi. Jadi dalam aspek untuk makluman penonton juga, ICU ini ditubuhkan pada tahun 1971 pada zaman Allahyarham Tun Abdul Razak. Bertujuan pertama sekalinya peranan utama awalnya adalah untuk sebagai penyelaras program pembasmian kemiskinan ataupun yang lebih dikenal sebagai program kesejahteraan rakyat. Dan dalam aspek pembangunan pula peranan ICU adalah lebih kepada menyelaras dan memantau dan menilai pelaksanaan program projek pembangunan. Jadi untuk makluman juga, kalau dalam kita sekarang ini berada di rolling plan ketiga di bawah rancangan Malaysia ke-12, sejumlah lebih kurang 8,200 projek, program dan projek yang dalam berada di pelbagai peringkat pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kementerian dan jabatan. Jadi semua program dan projek ini dipantau oleh ICU JPM bersama dengan kerjasama kementerian dan jabatan. Jadi untuk tujuan itu ICU JPM telah membangunkan suatu sistem yang dikenali sebagai sistem projek ataupun sistem pembangunan projek bersepadu, pemantauan projek bersepadu untuk sebagai mekanisme untuk memantau dan menyelaras isu-isu dan pelaksanaan dan juga menilai program dan projek di bawah rancangan Malaysia 5 tahun ini. Okey. Itu merupakan peranan yang penting lah ya bagi unit penyelarasan dan pelaksanaan. Tapi ada satu inisiatif yang penting yang dilakukan daripada unit ini juga berkenaan tentang anugerah pembangunan negara ya Tuan. Jadi mungkin hari ini Tuan boleh berkongsi dengan kita tujuan dan apa objektif anugerah ini diadakan. Ya, seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, dalam melaksanakan tanggungjawab ICU JPM sebagai agensi pusat memerlukan kerjasama daripada kementerian dan jabatan dan agensi dalam melaksanakan fungsi ICU dalam menyelaras dan memantau pelaksanaan projek. Jadi bertitik tolak daripada situ kita
merancang untuk mengadakan program anugerah pembangunan negara bertujuan untuk mengiktiraf komitmen dan sumbangan kementerian dan jabatan dalam menjayakan pelaksanaan projek-projek dan program dan projek pembangunan negara dalam usaha mencapai agenda pembangunan nasional. Jadi sebagai pengiktirafan itulah objektif utama kita memperkenalkan anugerah pembangunan negara ini, itu APN. Ini pertama kali diadakan. Pertama kali diadakan. Apa kategori-kategori hadiah yang akan ditawarkan kepada pemenang nanti? Ya, untuk makluman, ini bukanlah dikatakan sebagai hadiah lah. Jadi seperti mana kata saya sebutkan tadi, ini sebagai lebih kepada pengiktirafan kepada sumbangan dan komitmen kementerian. Dan anugerah ini kita bahagikan kepada 3 kategori. Yang pertamanya anugerah prestasi pembangunan terbaik, dan yang keduanya anugerah pengurusan pematuhan industrialized building system ataupun IBS terbaik, dan akhir sekali anugerah penilaian outcome. Jadi kalau boleh saya perincikan sedikit mengenai kategori tadi, anugerah prestasi pembangunan terbaik ini adalah sebagai pengiktirafan kepada komitmen dan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kementerian dalam menjayakan pelaksanaan program. Dan ini dinilai dari segi prestasi projek dan juga prestasi perbelanjaan kementerian. Dan juga kita melihat aspek pelaporan, di mana kementerian dan agensi perlu mengemaskini laporan status kemajuan dan sebagainya dalam sistem My Project tadi. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya dalam anugerah pengurusan pematuhan IBS ini adalah berkaitan dengan fungsi ICU sebagai urusia jawatankuasa pemantauan pelaksanaan IBS dalam projek-projek kerajaan. Jadi sebagaimana yang kita tahu, pelaksanaan IBS ini objektifnya adalah untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam industri pembinaan dan seterusnya mempercepatkan tempoh pelaksanaan projek, dan juga dia boleh mengurangkan penggunaan tenaga buruh dan secara tidak langsung mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dalam industri pembinaan. Itu yang kategori kedua. Manakala untuk kategori ketiga pula berkenaan dengan anugerah penilaian outcome ini, untuk makluman, ini adalah untuk sebagai pengiktirafan kepada kementerian dan agensi yang mencapai prestasi tinggi dalam pelaksanaan projeknya. Maknanya penilaian outcome, untuk makluman penonton juga, kita ataupun kerajaan telah memperkenalkan kajian penilaian outcome ini sejak tahun 2012 lagi. Jadi untuk menilai impak dan keberkesanan program dan projek kerajaan oleh kerana kita memantau, kami di pihak ICU memantau daripada dalam kerangka end-to-end monitoring dari peringkat awal perancangan dan sehingga kepada selepas projek siap pasca pelaksanaan, yang mana kita melihat dari segi keberhasilan program atau projek itu sendiri. Yang mana sekiranya ada kelemahan dan juga kepincangan dalam pelaksanaan itu boleh diatasi dalam untuk pelaksanaan projek-projek seterusnya. Untuk proses penilaian, siapakah yang akan menilai kertas kerja atau laporan untuk setiap projek-projek yang telah dibuat oleh setiap kementerian dan juga agensi? Okey, baik, terima kasih. Untuk makluman penonton, Izu dan Saleha dan juga penonton, bagi memastikan penilaian yang dibuat itu adalah adil, telus dan profesional. Selain daripada ICU JPM sebagai urusia, kita juga bekerjasama dengan agensi-agensi pusat yang lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi dan juga agensi teknikal seperti JKR dan CIDB sebagai panel untuk menilai dan memberi markah kepada projek-projek ataupun program yang telah dicalonkan. Jadi dengan segala persiapan dan juga menjelangnya APM ini nanti, mungkin apa harapan Tuan Azhan sendiri atas penganjuran untuk tahun ini? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, anugerah ini julung kali diadakan. Mungkin harapan kita adalah supaya anugerah program anugerah pembangunan negara ini dapat dijadikan sebagai acara tahunan, supaya dapat mengekalkan momentum di pihak kementerian dan jabatan dalam pengamalan pengurusan projek yang baik serta tata kelola yang baiklah dalam pengurusan projek. Jadi supaya dapat dijadikan
daripada budaya kerja lah dalam jentera kerajaan. Ya. Jika keberlangsungan yang akan diadakan nanti untuk program Anugerah Pembangunan Negara ini berjalan dengan lancar, adakah ianya akan diteruskan ataupun mungkin ada rancangan diteruskan di masa hadapan? Itulah harapan kita supaya objektif anugerah ini untuk membudayakan amalan dan tata kelola pengurusan projek awam yang terbaik. Jadi supaya kita harapkan dapat diteruskan di masa-masa tahun-tahun hadapan supaya benda ini dijadikan budaya dan boleh meningkatkan lagi komitmen dan pencapaian pelaksanaan program dan projek pembangunan kerajaan di masa hadapan selaras dengan pencapaian aspirasi Malaysia Madani lah, insyaAllah. Saya rasa ada soalan yang perlu kita kongsikan juga di mana sekiranya laporan yang diberikan oleh kementerian dan juga agensi ada bad report ataupun kondisi laporan ataupun projek-projek yang kurang memuaskan, tak mencapai KPI. Sekiranya mereka ada laporan-laporan sebegitu daripada ICU JPM sendiri, ada tak apa-apa penambahbaikan ataupun improvement lah yang boleh diberikan oleh kementerian supaya next year ini kita punya KPI kita tambah baik. Ya, terima kasih. Itulah adalah salah satu daripada fungsi dan peranan ICU sebagai pemantau, di mana sekiranya terdapat sebarang isu di peringkat pelaksanaan projek, kita akan melakukan tindakan intervensi dan bagi mengatasi masalah dan menyelesaikan masalah itu. Jadi sebarang hasil daripada tindakan intervensi itu akan kita jadikan panduan untuk pelaksanaan program dan projek di masa hadapan. Yang dia akan dikongsikan antara kementerian. Okey, baik. Kalau untuk kali ini penganjurannya, siapa tetamu istimewa mungkin merasmikan ataupun akan hadir untuk Anugerah Pembangunan Negara ini? Ya, okey. Terima kasih. Untuk Anugerah Pembangunan Negara kali pertama ini, untuk makluman dia akan diadakan pada 14 November ini di Putrajaya. Dan akan disempurnakan oleh berbagai ketua sosial negara lah. Okey, Tan Sri Zulkifli sendirilah. Ya. Tadi Azhar ada kata akan ada juri-jurinya tadi daripada yang utama ialah CIDB, ada daripada MOF dan sebagainya. Adakah itu akan ada ketelusan silang penjuriannya itu untuk mengelakkan daripada berlakunya berat sebelah dalam proses penjurian? Ya. Itulah tujuan kita melibatkan semua pihak, terutamanya agensi pusat lah, daripada hanya urus dia yang memberikan markah, jadi kita melibatkan semua pihak lah. Tapi membenarkan projek yang ataupun program projek yang dipertandingkan dalam anugerah ini adalah semua projek kerajaan, jadi kita tidak melibatkan pihak-pihak luar lah, maknanya semua agensi kerajaan lah. Mungkin Tuan Azhan, sudut pandang Tuan Azhan, adakah penerima Anugerah Pembangunan Negara ini nanti mungkin dapat menaikkan motivasi mereka ataupun meningkatkan prestasi ini lagi di masa hadapan? Bagaimana sudut pandang terima kasih. Itulah antara hasrat kita lah dalam memberikan pengiktirafan melalui APN ini, supaya anugerah yang diperoleh itu ataupun boleh menjadikan inspirasi kepada kementerian lain yang belum mencapai prestasi yang diharapkan, supaya di tahun-tahun hadapan kementerian dan jabatan berkenaan lebih berusaha lebih keraslah untuk mencapai ini. Okey, satu soalan terakhir boleh kita kongsikan kepada anda. Kalau kita tengok macam Cik Azhan kata, APN ini merupakan penganjuran kali pertama. Kalau kita tengok kategori penilaian hasil itu merupakan dah dibuat pada tahun 2012 lagi. Jadi kenapa baru tahun ini baru nak buat Anugerah Pembangunan Negara? Kenapa tahun-tahun sebelum ni tak nak buat? Okey, untuk makluman, seperti mana saya sebut tadi, kajian penilaian itu telah dilaksanakan sejak tahun 2012. Tapi memanglah kita ada bentuk pengiktirafan yang lain, tapi bukan dalam bentuk anugerah lah. Maknanya hasil-hasil itu dah ada dah. Cuma sudah ada dalam konsep anugerah yang diadakan dalam satu hari. Dan diambil kira dalam pelaksanaan program dan projek seterusnya. Hasil-hasil daripada kajian tadi kita ambil kira di peringkat ICU dan juga dikongsikan bersama dengan kementerian dan agensi tadi. Baiklah, itu berkenaan tentang Anugerah Pembangunan Negara tahun 2023. Kita harapkan semoga berjalan dengan lancar. Yang pastinya bila berjaya untuk tahun ini, dia akan berlangsung lagi di tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Izu ya. InsyaAllah kita ucapkan terima kasih
kepada tetamu kita Yang Mulia Raja Muhammad Azan Shah Raja Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pemantauan dan Penilaian Pembangunan, Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih bersama dengan kita di Apa Khabar Malaysia.